Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan. Saya Muhammad Abdul Hafiz dari Kulai Johor. Saya merupakan servis center di Ton Group. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Ton Group kerana memberikan saya peluang untuk saya berkongsi sedikit tip bagaimana saya mempromosikan SIM card Ton Wow ni. Okey, bagi saya dalam bisnes SIM card Ton Wow ni, perkara yang utama ialah konsistensi. Konsisten kita buat promosi, konsisten kita buat iklan, konsisten kita prospecting. Benda ni semua kita kena konsisten. Untuk beriklan pula, kita ada berbagai-bagai medium. Ada orang lebih selesa untuk beriklan menggunakan offline, cara offline. Ada orang pula dia lebih selesa dengan cara online. Bagi saya dua-dua saya buat. Cuma untuk kali ni saya akan terangkan cara promosi secara online. Secara online ni pula, dia ada macam-macam medium. Kita boleh gunakan Instagram, kita boleh gunakan Facebook, kita boleh gunakan Twitter, kita boleh gunakan YouTube dan macam-macam lagi lah. Untuk kali ni saya sebenarnya nak fokus kepada marketplace. Marketplace ni sebenarnya dia dalam Facebook. Apa itu marketplace? Marketplace ni pengiklanan setempat lah. Kita buat iklan, capaian kita ni untuk audiens setempat. Jadi itulah target kita kan. Untuk sebelum kita bermula beriklan ni, tak kira lah kita nak iklan di apa-apa medium pun, Instagram ke Facebook ke, perkara yang utama sekali yang perlu kita kuasai ialah product knowledge. Kita kena tahu pula pasal product knowledge kita ni. Kita kena tahu pasal produk kita ni. Apa itu TDS 10, apa itu TDS 30, apa itu TDS 50, apa itu TDS 120. Bagaimana pula cara nak subscribe, bagaimana pula cara nak unsubscribe. Lepas tu bagaimana nak check coverage SIM card Ton Wow ni. Semua tu kita kena kuasai. Apabila prospek tanya je, kita senang nak jawab kan. Kalau boleh benda tu semua dah kena ada dalam kepala kita. Bila kita dah kuasai tadi tu, mulalah kita start beriklan. Okay. Untuk kali ni yang tadi saya terangkan, saya akan fokus kepada marketplace saja. Apa itu marketplace kan? Kita dah tahu marketplace tu cara tempat beriklan dalam Facebook. Setiap iklan ni, setiap medium iklan ni, contoh di Instagram, Facebook personal, marketplace, dia ada karakteristik dia sendiri. Dia ada sifat dia sendiri. Kita tak boleh main langgar je. Kita kena tahu cara-cara dia. Saya pun bukannya expert tentang marketplace ni. Cuma saya kat sini saya nak kongsi apa yang saya buat kat marketplace tu. Bagaimana saya close prospek kat marketplace ni. Okay. Dalam marketplace, okay, kita masuk ke marketplace. Bila kita dah masuk dalam marketplace itu, kita akan start beriklan. Perkara yang saya titik beratkan dalam iklan saya di marketplace ni ialah gambar. Okay. Gambar yang saya gunakan untuk beriklan ni. Dalam iklan marketplace ni, Facebook dah sediakan maksimum 10 gambar untuk kita masukkanlah dalam satu iklan kita. Gambar yang pertama tu, biasanya saya tak akan gunakan gambar yang common lah. Gambar yang common ni gambar yang biasa orang guna lah. Orang kat sana guna gambar ni, orang kat sini guna gambar ni. Saya tak akan guna. Saya akan guna gambar saya sendiri. Gambar saya sendiri ni pula ialah gambar saya edit lah. Macam mana nak edit gambar ni, kita boleh gunakan apps dekat Google Play. Just download software untuk editing gambar kan. Sangat mudah. Nak edit gambar ni sangat mudah. Dan software untuk edit gambar ni terlalu banyak. Dalam masa 5 minit, 10 minit tu pun kita dah boleh selesai untuk edit gambar ni sebenarnya. Untuk iklan saya, gambar yang pertama tadi ialah gambar yang saya edit. Saya tak akan gunakan common gambar. Sebab bila saya guna common gambar ni, kebarangkalian untuk orang view iklan saya ni rendah. Sebab sama je kan. Jadi saya gunakan gambar saya sendiri. Gambar saya sendiri ni, gambar ni saya edit. Jadi saya je lah ada gambar ni kan. Sebab iklan-iklan saya, gambar yang pertama tu berbeza-beza. Hari ni iklan ni, gambar ni. Saya akan edit lagi esok. Esok saya edit lagi gambar lain. Saya masukkan lagi. Setiap masa saya masukkan gambar, iklan berbeza-beza. Tak sama. Okay. Bila dah masukkan gambar tadi, untuk gambar pertama, gambar yang kita edit tadi, gambar kita sendiri. Terusnya gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat tu nak gunakan common gambar tak ada masalah. Sebab
paparan iklan tu, dia akan ambil gambar yang pertama saja. Untuk gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, kelima dan seterusnya, boleh gunakan gambar common. Dan gambar yang terakhir sekali, saya akan gunakan gambar muka saya. Muka saya letaklah muka saya dengan nombor telefon saya, sebab kita kena tahu dalam marketplace ni tidak dibenarkan untuk meletak nombor telefon. Bila kalau kita letak description nombor telefon kita ni, Facebook akan hide. Jadi untuk mengelakkan tu, kita letakkan nombor telefon kita kat gambar. Jadi saya letakkan gambar muka saya. Saya letakkan nombor telefon. Jadi kalau orang tu tak nak PM saya melalui marketplace pun, dia boleh terus ambil nombor telefon saya kat gambar tadi. Okey. Bila dah pemilihan gambar tadi, kita seterusnya masukkan description tentang produk kita ni, tentang plan, tentang benefit, akhirat kematian, voucher dan seterusnya, harga SIM card ni RM10. Lepas tu masukkan product tag. Product tag ni macam carian lah. Ni pun penting. Maknanya kita masukkan, bila orang masukkan kunci carian ni, dia dah jumpa iklan kita. Okey. Jangan lupa letakkan location. Location ni kalau macam saya kat Kulai, saya letak location saya lah, Kulai lah. Dan seterusnya saya submit iklan tu. Bila sudah submit iklan tu dah kira launch lah. Orang lain dah boleh tengok iklan kita tu. Dan tiba masanya untuk kita prospecting. Okey, masuk prospecting ni, ni sebenarnya perkara yang penting sekali lah. Perkara yang paling-paling penting. Bila orang dah PM kita ni, macam mana kita nak layan orang tu? Macam mana kita nak servis orang tu? Okey, kalau kat sini saya tunjukkan cara saya prospecting. Bila tak gunalah kalau sampai 5 orang PM kita tapi 1 orang pun kita tak dapat close. Tu maksudnya ada masalah lah. Maknanya dah something wrong lah dengan kita punya teknik, dengan kita punya cara prospecting tu. Kita kena perbaiki lah. Tapi kat sini saya nak tunjukkan cara prospecting dari marketplace tadi. Okey. Bila orang dah PM, at least orang tu PM, kalau 5 orang tu PM, 5 PM kita dapat kan, kita dapat close 3-4, at least 3-4 tu kita boleh close. Kalau dapat close semua lagi baik kan, lagi cantik. Kita masukkan cara nak prospecting tadi. Bila orang tu dah PM kita, perkara pertama sekali dia tak akan PM terus ke handphone kita. Kalau di marketplace ni dia dah sediakan button kat sana, dia akan tekan. Kebanyakan macam tu lah, kecuali dia tengok gambar kita tadi tu. Bila dia tekan button tu, kita akan dapat message daripada dia melalui messenger marketing, marketplace. Cara nak reply ni dalam marketplace ni, dia kena ada cara dia. Apa yang cara saya buat dah, kita kena pantas reply message dia tu sepantas yang boleh. Maksud saya, janganlah dia message kita hari ni, kita reply besok, ataupun pagi dia message kita balas malam. Dia kena cepat. Sebab marketplace ni cara dia macam tu. Apa yang saya lihat, cara dia macam tu. Kalau kita reply lambat, kebarangkalian dia untuk kita close tu sangat rendah, berbanding kita cepat. Maksudnya orang tu message, niat dia untuk membeli itu tinggi lagi. Bila makin lama dia punya niat tu makin menurun. Jadi terlalu sukar lah. Baiknya kita balas dengan cepat. Bila kita dah balas tu, bila kita dah buat conversation di marketplace tu, kalau boleh jangan merelit-relit. Hanya 3-4 conversation kita dah tanya nombor WhatsApp dia, kita dapatkan nombor WhatsApp dia. Jangan terlalu panjang conversation di marketplace sebab dia ada limitation dia. Bila kita dah dapat nombor telefon WhatsApp dia tu, kita stop terus conversation di marketplace. Okey. Sebab kita dah dapat tadi nombor WhatsApp dia, kita akan bawa dia ke WhatsApp. Bila di WhatsApp tadi, kita akan suruhlah dia save nombor telefon kita. Kita pun save nombor telefon dia. Kita mulakan conversation kat sana. Sebab kat WhatsApp ni lagi mudah. Lagi satu, kita kena faham, bila orang PM kita tu, belum tahu dia nak beli lagi dengan kita hari ini. Mungkin hari tu dia belum bersedia. Mungkin hari ni dia bersedia, dia dah berminat, tapi mungkin besok dia lupa. Jadi bila kita ada contact dia, kita dah save nombor telefon dia ni, jadi kita boleh main story, ataupun kita boleh follow up dia akan datang. Jadi kat sana untuk kita close dia tinggi lah, ada chance lah. Okey, sampai kita boleh close dia
Maknanya benda ni adalah satu teknik. Teknik ni apalah yang saya teknik yang saya pakailah. Sebenarnya kita tak terlalu, jangan terlalu gelojoh untuk close prospect ni. Kita ikut step by step. Dia tanya, kita bagi dia soalan, kita bagi dia menjawab, dan seterusnya lah prospecting. Okey, sampai di sini saja penerangan saya mengenai promosi atau beriklan di marketplace. Diharapkan saya mengharapkan perkongsian saya ni memberi manfaat kepada rakan-rakan semua, dan kepada rakan-rakan di luar sana yang berminat untuk menambah pendapatan, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ekonomi sendiri. Bisnes singkat Tonwau inilah salah satu pilihan, sebab bisnes ni dengan modal yang rendah, dengan hanya RM10 saja pun anda dah boleh menjadi seorang dealer SIM card Tonwau ni sebenarnya. Lagi satu dengan company yang kukuh, lebih 10 tahun bertapak kat Malaysia ni, tak pernah walau sehari pun, lambat sehari pun membayar komisen ejen-ejen dia. Dan lagi satu, komisen SIM card Tonwau ni merupakan komisen yang tertinggi daripada telco-telco lain. Tak ada telco-telco lain yang kat Malaysia ni boleh lawan komisen SIM card Tonwau ni, bisnes SIM card Tonwau. Dan sebab itulah saya membuat bisnes SIM card Tonwau ni. Okey, sampai di situ saja perkongsian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.